Okay, mana tanya dulu, mana stop sampai mana Saya stop sampai sini ke? Kelas? Ke tak? Saya stop sampai sini ke kelas? Sampai situ je. Betul ke? Betul. Alright. So hari tu, minggu lepas kita dah tengok bahagian differentiation untuk bahagian first principle. Macam mana you gantikan fx tambah h dengan fx lah. Okay. So ini kita nak tengok pada bahagian apa ni? Kita nak tengok pada differentiation lah. Kejap. Kenapa? Bateri tak ada ke? Okay. Right. Okay, so untuk bahagian kedua, kita nak tengok pada rule-rule yang tertentu lah. Ada beberapa rule. Yang ini yang you dah biasa gunakan adalah quotient rule, product rule. Okay, sekarang kita nak tengok pada chain rule. Okay, chain rule ini new thing for you, dan chain rule ini yang mana nampak dia akan keluar nanti dalam UPS lah. Alright, sebelum-sebelum ni pun dia keluar dalam UPS. So yang ini, kali ni, kalau dia kata gunakan chain rule, so mesti gunakan chain rule. Alright, so macam mana you tuliskan yang ini sebagai y in terms of u. Alright, dan you dapat sini dy du. Alright, dan you dapatkan sini du dx. Alright, kemudian you substitutekan lah. Alright, so dalam chain rule ni untuk dapatkan dy dx, dan semua nanti kita akan tukarkan in terms of x lah. Alright, okay, so yang ini ada dalam you punya video. Same thing untuk number 5, power rule power rule. So nak you faham lah, bila kita ada satu function dalam ni, so power kita bawa pergi depan, function itu kita salin balik, kuasa function hilang satu, tolak satu, multiply dengan the derivative of the function. Alright, so itu contoh dia juga adalah yang ini. Okay, right. So kita tengok pada example 2, ada dua soalan yang tak ada dalam video Right, okay. Apa yang madam pentingkan apa yang madam pentingkan adalah cara penulisan dalam differentiation ini. Right, cara penulisan. Okay, apa maksud madam cara penulisan dia? Okay, contoh ini bila you nak differentiatekan, mesti jadikan kat sini f prime t. Right, 60. Jangan main sama dengan saja. Right, jangan main sama dengan saja. Okay, so untuk ini pun sama. Okay, kita nak bawa negatif 2 pergi depan, darab dengan constant. Alright, multiply dengan x, tolak 1. X negative 2 minus 1, so negative 3. Alright, so sini kita ada 5/6 x to the power of negative 3. Okay, right, so simple lah yang ini. Okay, nanti kita nak tanya kejap lagi, bila tanya right. Okay, Mina pesan yang ini dululah. Okay, yang J. Okay, ini Mina nak pesan siap-siap untuk J. Contoh-contoh macam J ni. Bila melibatkan cert, kita akan tukar dalam indeks dulu. So, awak kena faham bila kita tukar dalam indeks, kita bukan differentiate lagi. Kita baru tukar dia dalam bentuk indeks. So, dia boleh sama dengan. Lepas tu janganlah main sama dengan je untuk nextnya. So, yang ini kita dah nak dapatkan dia punya first derivative lah. So, 12 multiply by negative half t to the power of negative half minus 1, negative 3/2. So here I will have negative 6 t to the power of negative 3/2. Okay, right. Okay, boleh follow kelas? Boleh follow ke? Boleh? So, ini simple saja. Cuma Media nak you all tahu dari segi penulisan lah. Alright, segi penulisan dia. Okay, so seterusnya kita tengok pada L. K adalah dalam video. So ini lebih kepada sum or difference lah sum or difference punya rule. Alright, terus bawa pergi depan. Ini you boleh practice lah by yourself. Alright. Plus 6. Okay, alright, so M pun sama. Benda kata jaga sama dengan bila kita dah differentiate, dia dah jadi F prime lah Right, so here we have, benda simplify dulu lah kat sini. 2x squared minus 5x to the power of half. Benda differentiate kan, first derivative, so we have 4x minus 5/2 x to the power of negative half. Nak biar macam tu pun boleh lah. Right, okay. Sama juga untuk N ini. Okay, madam tak differentiate lagi. Saya baru tukar semua set dalam bentuk half pula lah.
dalam bentuk index. Right, so I will have half here plus 2 x to the power of negative half plus 2. Okay, ini cari first derivative. Alright. Okay, sekarang Mindan tanya, kita start dengan Muaz lah. Muaz ada Muaz? Muaz? Ada macam. Okay, Muaz differentiate untuk Mindan the first term. The first term Muaz. 3/2 X 3/2 x to the power of negatif 1/2. sorry. Negatif 1/2. Very good. The second term. Negatif X Negative x. Okay, very good lah. You dah simplify ya. Okay, sebab negatif 1/2 pergi depan. So, kita potong dengan 2. Yang ini to the power of negatif 3/2. ini macam nak you jelas lah bila kita yang ni terus Muaz bawa negatif 1/2 darab 2, so tinggal dengan negatif 1. Negatif half tu power dia kita tolak 1, so negatif half minus 1 sama maksud dengan negatif half minus 2/2, so we will get negative 3/2. Okay, Benda tanya pula Nariza, differentiate set 2 Nariza. Nariza? Nona Riza? Ada? Tak ada. Nona Riza? Okey, tak ada. Yang tanya Siti Nur Balkis, differentiate set 2. Siti Nur. Kosong. Yes, very good. So we are just left with this one lah. Right. So kita terus tinggal dengan macam ni je. Okay. Right. Okay. So kita tengok pada seterusnya. Okay. This one is in the video. Right. Kita tengok pada P. Okay. So P ni ada cara sama ada you nak expand dulu atau baru differentiate lah. Okay. Ataupun you nak terus pilih guna product rule. So kalau mana nak pilih sebagai product rule, so boleh pilih mana-mana sebagai U, mana-mana sebagai V. Okay, so my U prime will be 6x, my V prime will be 5. Okay, baru mana letakkan first derivative dia. Okay, Nona Riza ada? Nona Riza? Tak ada. Hanif ada? Riza ada? Nariza? Nariza? Okay. Nariza terus masukkan dalam formula product rule. Nariza? Masukkan terus dia punya formula. Masukkan terus nilai dia. Come on Nariza. Formula product rule. Formula product rule. Okey tak? Hilang dah Nariza. Hanim? Saya nak cepat je ni Hanim. Saya madam. Okey Hanim. Ya. Okey Hanim terus bacakan formula ni. Masukkan dalam formula terus untuk soalan ni product rule. Formula dia yang UV prime. Okey, masukkan apa? Kuat sikit. UV plus VU prime. Okey, masukkan terus. Apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Formula apa? Formula product rule, Hanim. Formula product rule, Hanim. Formula product rule. Product rule macam mana? UV Formula prime. dia. Prime. Macam mana? Product rule yang tengok video dah, Hanim. Dah. Apa product rule? Formula product rule? UV prime Okey. plus VU prime. Plus? VU prime. VU prime. Okey, kuat sikit U? U kita apa ni? U kita, Hanim. 3x cos 2. Yes, alright. 3x squared V prime. Mana dah tulis kat depan tu V prime?
5. 5. 5. Kuat sikit cakap. V. 5x plus 1. Very good. U prime. 6x. Yes, very good. Okay. Okay, sekarang kita ada, okay, masalah sekarang, okay, bila dia dah masuk peringkat metrik ni, okay, differentiation dia ada berapa skill yang you kena buat lah, dia akan jadi panjang sikit. Okay, so apa yang you kena buat, yang kita kena praktiskan, benda skill yang you kena praktiskan adalah untuk factorizekan the common factor. Right? So, setiap kali kita nak factorizekan atau nak simplifykan, you kena tengok kita ada 2 term kat sini. Alright, 2 term. Ni term pertama, ini term kedua. Apa common factor dia yang kita boleh keluarkan? Apa faktor yang kita boleh keluarkan daripada term 1 dengan term 2? Nah, bila tanya Fitrisha lah, apa you rasa dia punya common factor yang kita boleh keluarkan? Fitrisha. Tak ada. Fitrisha? Alright, semua tak ada ni Fitrisha. Ada je ni. Saya Cuba apa awak rasa yang kita boleh keluarkan daripada 2 term ni? Kita kena factorizekan common factor dia. 3x. Apa? 3x. Kurang. 3x, yes, 3x kita boleh keluarkan, 3x, alright. Okay, 3x kita boleh keluarkan. Okay, apa yang kita tinggal untuk first term? Okay, Medan dah keluarkan 3x daripada first term. So, Medan tinggal dengan okay, tengok kita dah keluarkan 3x daripada first term ni. So, kita tinggal berapa kat first term tu? Fitrisha? X. 5 tak ada. 5x lah cik. Awak ke dah keluarkan 3x daripada first term kan? Betul tak? Betul tak, Rash? Saya bercakap seorang ke hari ni? Okay. Betul, madam. Alright, pada second term, kita nak keluarkan apa ni? 3x juga, apa yang kita tinggal? Azizul, Muhammad Azizul Hafiz, apa yang kita tinggal pada second term? Uh, 10x tambah 2. 10x tambah 2, okey, ataupun kita keluarkan, ini letakkan last dulu 2, 5x tambah 1. Okey, so ini adalah skill yang you all akan buat lah, iaitu kita factorizekan something dekat situ. So kat sini, bila combinekan like terms dia, 5x tambah 10x, so kita ada 15x, alright, and then we have plus 2, so kita tinggal saja macam ni. Okey, apa relevannya kita nak factorizekan jawapan akhir? Okey, untuk dalam exam nanti, soalan awak selalunya dia akan tanya first and second derivative. Right, selalunya soalan ni ada sambungan, dia akan buat lagi second derivative. Okay, untuk soalan exam nantilah. Okay, so bila dia dah dapat, kalau awak tak factorizekan, so kalau you tak factorizekan, dia akan jadi lebih susah untuk cari second derivative. Itu tujuan dia. Right, so untuk peringkat metrik ini, apa yang you akan belajar adalah untuk simplify dari segi factorizing lah. Alright, factorizekan common factor dia. Ini Mina kata kalau selalunya dalam exam sebenar, alright, so dia akan jadi F double prime lah. Alright, dia akan jadi F double prime. Kita akan minta second derivative. Alright, okay. Okay, Q adalah dalam video, O juga dalam video. So mostly saya memang akan bincang semua soalan yang tak ada dalam video lah. Alright, R kita tanya kejap. Hakimi, R. R ni nak buat cara apa Hakimi? Hakimi? Pakai question rule ni. Ya, question rule. Yang mana kita pilih sebagai U, yang mana kita pilih sebagai V. 2x square tolak 4x tambah 3 jadikan U. Okay, yang atas mesti U, yang bawah mesti V. Okay, what will be your U prime here? 4x minus 4. Very good. How about your V prime? Negative 3.
Alright, very good. Alright, so apa yang kita nak cari sekarang adalah kita nak buat quotient rule lah. Alright, quotient rule. Okay, formula dia senang, saya tahu you all boleh hafal, tapi kadang-kadang sudah ni silap juga bila tak tahu dia tersilap dekat plus minus, dia terbalik dekat u prime and all that. Alright, okay, Izwan, Muhammad Izwan. Ya, madam. Izwan, masuk pada formula terus. Tahu formula quotient? Formula quotient tahu? Yang UV prime tu, madam. UV prime salah. U prime V dulu kan? UV prime. Apa formula quotient? VU prime tolak UV prime. V prime minus UV prime. Over? Itu V square. Over V square. Yes, alright. Okay, substitutekan terus pada formula. Jangan terbalik kelas. Terbalik yang ini tak apa. Ini terbalik tak apa. Jangan terbalik tolak tu lah. Sebab ni tolak. Kalau tambah produk rule lain cerita kan. Tak kisah yang ini. Dia memang kena VU prime lah yang tolak. Okay, masukkan pada formula terus Izwan. Formula terus. Masuk. Izwan. Ya, madam. Masuk terus bulan formula. Formula kat situ je, check and baca je, masukkan je. Ya, madam. 2x square tolak 4x tambah 3 tolak 3. 2x square, ni ke? Ni ke? 2 tolak 3x. Salah lah tu, betul? Darab 4x tolak 4 Tu? tolak 2x square tolak 4x tambah 3 darab negatif 3. Okay, over? Over 2 tolak 3x square. 3x square, okay. Okay, dengan dah betul-betul apa yang Madam pesan alright. Okay, pertama sekali kita akan tengok pada numerator lah, pada bahagian atas tu ada tak common factor yang kita boleh factorize. So kalau kita tengok tak ada apa-apa yang kita boleh factorize pun, so by hook or by crook you have to expand lah. Right, but remember dengan betul-betul jangan sesekali expand yang V squared tu. Alright, saya ulang lagi sekali, jangan sesekali expand V squared, let it be that way lah. Biarkan dia dalam bentuk 2 tolak 3x squared. Alright, jangan expand. Alright, hanya expand yang numerator. Itu pun kalau numerator awak tu boleh difactorizekan, sepatutnya awak factorize dulu. Tapi kalau kita tengok pada first term dan second term kita ni tak ada benda yang, tak ada common factor pun, memang kita tak boleh factorize pun. So we have to expand lah guys. Alright, kita kena expand. Okay, so bila expandkan, so we have 8x minus 8 minus 12x squared, right, plus 12x, right, apa lagi ni, plus 6x squared minus 12x plus 9. Alright, over, Madam kata jangan expand yang di bawah, denominator biarkan saja. Tulis nota kat situ, jangan expand V squared, jangan expand V squared. Okay, sekarang kita combine like terms together. Kita tengok pada coefficient of x squared dulu. Negatif 12 tambah 6, negatif 6x squared. Combining coefficient of x, 8x plus 12x minus 12x. So we have plus 8x. Alright, minus 8 plus 9. So we will have plus 1. Okay, so biarkan sahaja macam ni lah. Alright, biarkan sahaja. Jangan expand yang denominator. Alright, jelas guys? Boleh follow? Boleh, madam. Boleh madam. Boleh madam. Kan? Okay, saya dah cakap kan pada minggu lepas, soalan dia akan jadi susah sikit. Alright, soalan differentiation akan jadi susah sebab apa? Di peringkat metrik awak dah belajar differentiation. Di peringkat SFM dah belajar differentiation. So, di peringkat metrik ni dia akan tambah one level lah. Okay, tambah sikit level, mana boleh soalan yang sama. Okay, dia mesti tambah sikit lah level dia. Alright, so apa-apa pun soalan differentiation ni, nasihat madam adalah you all practice
skill dulu yang melibatkan cert ni lah. Selalunya yang mana nampak yang selalu student problem adalah bahagian cert dan juga belajar skill factorize tadi tu. Yang tadi tu baru factorize sikit, ada lagi yang factorize susah lagi lah. Okay, right. Okay, sekarang kita nak buat power rule. Power rule ni Medan tak berapa risau sangat. Cuma Medan risau yang Medan tahu selalu student lupa adalah untuk darab dengan differentiate dalam. Right, darab dengan differentiate dalam. Okay, macam yang Medan sebutkan, nak dapatkan derivative, so sini Medan dapatkan dy dx. Okay, bila masa kita nak guna power rule, apabila kita ada satu function yang ada kuasa. So apa-apa pun kita akan settlekan kuasa dulu. Okay, so kuasa bawa pergi depan, function salin balik, kuasa function hilang 1. So tolak 1. Yang ini selalu sudah lupa. Multiply dengan derivative of the function. Maksudnya kita kena multiply dengan differentiate dalam ni. So we have 8x cubed minus 9. Alright, multiply dengan differentiate dalam. Kuasa bawa pergi depan, function salin balik, kuasa function hilang 1, multiply dengan the derivative of the function. Alright, so sini masukkan semula 32x cubed minus 36 2x to the power of 4 minus 9x plus 6 cubed. Right, okay. Itu sahaja kita boleh simplify sampai situ sahaja. So kita stop lah. Sampai situ je kita simplify. Ini dalam video ya Allah. Dalam video kan? Betul? Dalam video kan? B tak Betul ada je. Video. Aduh, saya salah. Okay, inilah nanti awak boleh buat lah. Yang ini senang sikit. Alright, B dalam video kan? 3x to the power of 5 plus 1 to the power of 2 multiply by 5x to the power of 4. Jangan silap ya kelas. So we have 15x to the power of 4 multiplied by x to the power of 5 plus 1 square. Right guys, boleh follow power rule? So I think lah daripada pengalaman Madam, power rule ni paling student boleh jawab. Okay, cuma selalu terlupa di bahagian yang mana, bahagian yang multiply ni. Kan? Yang ni, multiply dengan the derivative of the function. Okay, boleh jelas kelas power rule? Thank you David. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, alright. Okay, sekarang kita guna chain rule lah. Ini sebenarnya paling Madam tak suka lah, tapi kena suka jugalah. Right? Okay, kurang sikit saya suka lah chain rule, tapi dia akan masuk dalam UPS lah selalunya chain rule ni. Okay, so apa gunanya chain rule ni? Chain rule ni adalah bila kita ada function yang susah, so kita nak simplifykan function itu, kita letkan dia jadi U supaya mudah kita differentiatekan dia. Alright, kita mudahkan dia, tapi mungkin awak rasa tak mudah pun kan. Tapi kita letkan dia jadi bagi nampak function tu simple supaya kita senang boleh differentiatekan dia. Okay. Bila soalan kata guna chain rule, wajib guna chain rule class. Alright, sama dalam exam nanti. Kalau dia kata guna chain rule, dia nak ada markah all the dy du, dia nak ada markah du dx tu. Alright, okay, tapi kalau dia tengok 3A ni, kalau dia tak mention apa-apa rule ni, for me, Madam lagi advise awak untuk guna power rule lah 3A ni. Tapi dia kata guna chain rule, so kita ikut dia, guna chain rule. Okay, so bila kita nak buat chain rule, kita kena tahu pemilihan U kita. Bagusnya kalau soalan tu dah bagi kita pilih U kita berapa, dia dah bagi tahu dah U berapa. Macam ni kita kena fikirlah, kita nak gunakan nak let yang mana. Okay, so apa yang Madam cari dulu? So Madam cari du dx lah. So du dx Madam adalah 1. So what's next? Alright. So my y here, bila kita dah let u equals to x plus 5, my y here will be in terms of u, which is u to the power of 4. Okay, so bila dah y in terms of u, Madam boleh cari dy du. Alright, so Madam dapat sini 4u cube. Okay, kenapa kita nak cari du dx? Kenapa kita nak cari dy du? Because we want to substitute dia into the chain rule punya formula. Okay, apa formula chain rule? Kita sebenarnya nak mendapatkan dy dx. Kita nak differentiate with respect to x. Tapi kita menggunakan u. Kita mempergunakan u tu
untuk jadikan kita punya equation tu simple. Walaupun awak kata lagi susah je kan, tapi itu yang dia nak lah. Right? Okay, so by the chain rule, we know that dy dx equals to dy du multiplied by du dx. So I just have to substitute my dy du class. I will have 4u cube multiplied by 1. Okay, but remember class, right? We are finding the dy dx itu adalah with respect to x. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu tukar balik dia in terms of x. Macam Madam kata, kita mempergunakan sahaja u tu untuk bagi nampak kita punya equation tu simple. Walaupun awak nampak tak simple lah, dia nampak simple, so kita follow dia lah. Alright, so this will be your final answer. Alright, tapi kalau dia tak kata guna chain rule, Madam lagi advise awak untuk guna power rule lah untuk soalan 3A. Tapi disebabkan dia kata chain rule, you wajib guna chain rule. Kalau you guna power rule, kosong markah lah. Okay, jelas kelas? Jelas? Jelas Madam. Jelas. Tak ada nak tanya? Tak ada. Okay, this one will be in the video. This one also will be in the video. Sekarang kita nak buat D. Okay, D ni susah sikit lah. Dia adalah killer topik, killer question sikit lah. Right? Di mana mungkin dalam kita punya chain rule tu kita akan ada quotient rule, kita akan ada power rule, macam gitu. Right. Pun sama kelas yang ini, dia nak kita gunakan chain rule. So apa yang kita gunakan, kita letkan yang dalam ni jadi U. Right. Sorry. Okay, so Madam akan ambil space kat sini sebab ni dalam video Madam ambil space kiri ambil space sebelah kiri ya. Let U equals to 2x plus 1 over x plus 1. Okay. Kalau you tanya saya, Madam macam mana Madam boleh terfikir untuk let U benda ni? Kan macam mana? Okay, usually soalan tu dah bagi let U apa. Alright, usually. Right, but just in case if the question didn't ask, so you akan ambil lah to the best one lah. Maksudnya kita akan buat untuk dia jadi paling simple. Maksudnya nanti bila kita let U yang dalam ni, so dia akan jadi set U. So dia lagi mudah kat situ. Alright, okay. So disebabkan nak dapatkan du dx ni, tengok nak dapatkan du dx ni, nak differentiate U ni, dia adalah fraction. So, dia kena guna quotient rule. So, Madam kena letak balik U dengan V ni kat sini. Right, Madam kena guna quotient rule untuk differentiatekan U with respect to X to get the du dx. So, in this case, I will have my U prime will be 2, my V prime will be 1. Okay, sekarang Madam substitutekan into the quotient rule yang tadi kawan awak cakap tu lah. So, U prime will be 2. Okay, you guna V U prime kan? So, I will have X plus 1 multiplied by 2 minus, right, 2x plus 1 multiplied by 1 over x plus 1 squared. As I mentioned before, do not expand the denominator. Right, now I am trying to expand the numerator. Madam nak expandkan, nak simplifykan numerator. So Madam ada 2x tolak 2x habis, 2 tolak 1, 1. So Madam tinggal sini dengan 1 over x plus 1 squared. Okay guys, boleh follow sampai situ? Boleh Boleh Madam. follow? du dx. Alright. Okay, so du dx Madam dah tahu. Okay, sekarang you tahu dalam chain rule kita mesti cari du dx, satu lagi kita kena cari dy du. Okay, mana nak dapat dy du kita? Right, so kita ada sekarang, u equals to set u ataupun u to the power of half. Right, sebab kita dah let dah u tadi sini. Right, so Madam boleh sekarang differentiatekan y with respect to u. Okay, 1/2 u to the power of half minus 1, negative half. Am I right? Okay, this is my dy du. Okay, dah dapat semua. Sekarang nak substitutekan pada chain rule teruslah. Dy dx will be equals to dy du multiply by du dx. Okay, dah jadi panjang sikit sabar. Okay, u negative half. Ataupun saya nak letak kat sini je lah. Whatever lah. Alright, sini. Sekejap. Saya buat sini lah. Sekejap. Sorry. Okay, sini Madam tukar lah set 1/2 set u.
Right, 1/2 set U. Okay. Okay, boleh kelas Sorry, serabut sikit, ruang ni kecil. Okay, nampak tu. Alright, so dy du adalah 1/2 set U. Multiply dengan du dx kita 1/x plus 1 squared. Okey, masalah sekarang dia ada lagi U, kita ada lagi set U, kita kena tukar balik. Salah susah no kan? Macam tu lah, kita tukar balik U tu jadi 2x tambah 1 over x plus 1. Okey, multiply dengan yang ini masih lagi x plus 1 squared. Okey. Alright, sekarang ada masalah lagi. Macam mana kita nak simplifykan kat sini kelas? Alright, so tengok betul-betul apa yang Madam buat. Okey, 1/2. Okey, dalam right set punya properties, kalau you masih ingat lagi, kita boleh tulis dia secara berasingan. Maksudnya set atas, set bawah. Maksudnya kita boleh tulis dia sebagai 2x plus 1 to the power of half over, right, x plus 1 to the power of half. Right, untuk habis lagi ni. Right, so sini masih lagi ada x plus 1 squared. Okay, ni kita sambung kat sini. Okay, sampai situ boleh follow ke kelas? Sorry, Madam serabut situ, tulisan serabut sikit situ. Sampai situ boleh follow kelas? Follow tak? Kat mana tak faham? Kita nak cuba absorb dulu. Kelas? Wah, diam dia, saya takut ni. Boleh. Okay. Okay, tengok absorb dulu siapa yang tak faham lagi. Right. Okay, so ini Madam cari du dx. Ini Madam cari dy du. Madam substitutekan dalam Madam punya chain rule. Okay, tetapi macam Madam kata, macam soalan sebelum ni juga. So, bila kita dah masukkan dalam chain rule, kita kena ubah balik u ini dalam x. So, kat sini yang Madam bulat hijau ni, Madam tukar balik. Okay, sekarang kita kenalah simplifykan dia pula. Right. Okay. Okay, sampai situ you tengok. Right, kita ada base yang sama pula, iaitu sini x plus 1 ni. Base yang sama. So, bayangkan x plus 1 ni macam A. Alright, macam A. So, bila kita nak combinekan, Madam tulis kat bawah ya. Okay, bila Madam nak combinekan, okay, 1/2. Yang ini tak boleh combine lah sebab dia tak ada base lain. Yang ini, bila Madam nak combinekan yang Madam highlight tu, so dia akan jadi 2 tolak 1/2. Kembali kepada index form. Index punya properties. Bayangkan x tambah 1 tu macam A. Okay, so Madam simplify kan, sini Madam akan dapat, apakah? 2x tambah 1 kuasa 1/2 multiply dengan x plus 1, 2 minus half, so we will have 2 minus half berapa? 4/2 minus negative 3/2. 3/2. Saya dah pening. Okay. Right, okay, so Madam angkat semua naik atas, so we will have 1/2 2x plus 1 to the power of negative half, x plus 1 to the power of negative 3/2. So this is my final answer. Okay, right, apa yang Madam buat kat situ, Madam combinekan base yang sama. Ini tak ada negatif ya. Okay, boleh follow tak kelas? Susah? Susah kelas? Boleh follow? Ada nak tanya apa-apa? Madam, Diam, Madam takut ni. Ya saya. dia punya jalan kira memang panjang macam ni Ya, dan awak kena ready differentiation ni memang jalan kerja panjang. Okay? Okay, Madam. Right. That's why differentiation ni dia ajar awak pada sem kedua, right? Sebab dia nak you all dah biasa dah dengan benda ni, nak you all practice a lot untuk differentiation. Right, dia punya apa yang Madam nampak topik 2 ni, dia punya nak belajar tu tak banyak. Tapi dia manipulate dekat soalan. So soalan dia boleh jadi macam-macam, boleh jadi susah sebab semua soalan boleh jadi dapat answer lah sebab dia differentiation kan, alright? So boleh dapat jawapan dia. Dan Madam nampak dalam soalan-soalan exam pun dia suka buat bahagian set-set ni.
Right? Dia suka buat kuasa 1/2, 3/2 ni. Right? Sebab memang kita nak practice, nak bagi you nampak kan, calculus. This is calculus lah. Pengiraan yang boleh sampai 2 page lah. Tapi kat peringkat matrik tak adalah sampai 2 page lah. Mungkin nanti you pergi universiti nanti, kalau you ambil bidang calculus differentiation tu, memang dia akan pergi ke pengiraan yang macam gini lah. Right? So this is the beautiful things lah dalam maths kan? Betul tak? Kan? Awak nampak tak beautiful dia? Nampak tak? Nampak tak? Diam je. Nampak tak beautiful things ya guys? Diam dah. Nampak medium. Okay. Right. So inilah pesan differentiation ini. Right. Bila melibatkan soalan set-set macam ni lah, dia akan jadi panjang. Konsep dia, yang penting you faham konsep dia dulu. Okay. Ada kelas nak tanya kelas? Ada kelas nak tanya, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Sampai situ? Tak ada? Tak ada kelas? Okay, Madam. Ya saya? Kalau jawapan dia kan ada kuadratik, kena jadikan dia positif ke? Kalau dia ada kuadratik, kena jadikan positif ke? Tak semestinya, tak ada. Tak semestinya. Kalau jawapan dia kuadratik, maksud awak kena hilangkan negatif ke? Macam tu ke? Maksud awak? Tak ada. Follow question lah. Alright, follow. Dia kena follow. Dia tak ada, sebab dia tak ada equate to zero. So bila dia tak ada equate to zero, so dia tak boleh simply hilangkan negatif lah. Faham? Okay, awak kena bagi saya contoh kot. Nanti bagi contoh soalan. Dekat soalan 10 question R. Soalan 10. Muka surat 10, sorry. Muka surat 10. Muka surat 10. Question R. Ni, tak boleh. Awak Tak kena boleh. biarkan dia macam tu je. Sebab dia tak ada equate to zero. Alright? Kalau dia equate to zero, then yang negatif akan hilang. Melainkan kalau awak nak buat, awak nak keluarkan negatif macam ni, boleh lah. Tapi you tinggal macam ni pun betul. Maksud medium you nak buat macam ni. Katakanlah you nak buat, nak keluarkan negatif. Tapi negatif dia takkan hilang. Dia ada dekat depan tu lah. Macam ni boleh, sama je lah. Alright, mungkin nanti mungkin you ada tengok soalan bentuk macam ni bila you nak cancel out, betul tak? Mungkin you factorizekan dengan yang denominator. Tapi yang ini kita memang tak boleh buat apa-apa pun, so kita memang biar je lah macam tu. Both kita accept sajalah. Kadang-kadang tu yang you nampak yang Medan pernah buat yang keluarkan negatif tu, mungkin sebab Medan nak cancel out dengan yang bawah, macam tu. Okay, jelas ke tak? Jelas madam. Thank you. Alright. Okay, so ini semua adalah dalam video kelas nombor 4, dalam video juga. Alright, nombor 4 tu lebih mudah kot Medan rasa sebab dia tak ada set kan. Yang nombor D tadi tu, 3D tadi susah sikit sebab dia melibatkan set lah. Dah ada pecahan kat situ. Okay, yang kelima, okay, Medan nak you faham lah dy dx tu. Ini pun dalam video, please completekan ya. Right, okay, gradient dia berapa at the point 216, so you know this is the value of x, this is the value of y. Right, find for the dy dx and then you have to substitute the value of 2 lah. Right, yang keenam pun lebih kurang sama, dia nak you fahamkan iaitu dy dx dia adalah sama dengan 3. Okay, so dia bila you differentiate kan, dapat dekat sini berapa, you kena equatekan dengan 3 lah. Right, untuk dapatkan nilai x dia. Right, untuk dapatkan point, dah dapat nilai x, dapat nilai y, you kena substitutekan balik lah dalam ni. So soalan-soalan ni akan keluar dalam UPS lah sebenarnya, dalam UPS awak. Okay, ada soalan nak tanya lagi kelas? Sampai situ? Okay, kita tengok pada chain rule lagi. Okay, chain rule ni susah sikit tapi good for you to know lah macam mana dia kata, dan dia akan keluar dalam UPS. Right, try to explore lah. Okay. Right, ini pun melibatkan fraction, so maksudnya dia akan ada quotient lah dekat situ ya kelas. Right, so we have y in terms of u, so you know that you have to find the dy du. Ini you kena cari du dx, and then you know that you have to substitute into the chain rule punya formula. Dy dx equals to dy du multiplied by du dx. Okay, sekarang problem kita adalah nak mencari dy du, sebab dy du tu adalah dalam bentuk fraction. So kita akan buat quotient.
Okay, so ini Mina tetapkan sebagai U juga, ini V. Okay, so your U prime will be 1. Sebab ini kita ingat yang kelas kita differentiate with respect to U. Okay, V prime adalah 1 juga. Okay, so bila Mina masukkan dalam quotient rule. Okay, quotient rule. So dy du, remember your formula U prime V minus V prime U over V squared. Alright, so Mina boleh substitutekan sini U plus 1 multiplied by U prime minus U times V prime over V squared. Your V squared will be U plus 1 squared. Okay, right, sekarang Mina simplifikan. So U minus U habis. So Mina tinggal sini dengan U plus 1 to the power of negative 2. U plus 1 to the power of negative 2. So that is your dy dx. Sorry, dy du. Okay, sekarang Mina nak cari pula, right, du dx. Du dx lebih mudah. So du dx will be 6x. Okay, sekarang barulah Mina nak gantikan dalam chain rule, dalam formula chain rule tadi. So dy du, which is U plus 1 to the power of negative 2 multiplied by 6x. Okay, apa yang kita belum buat lagi? Dah masukkan dalam chain rule, kita nak tukar balik in terms of x. Right, so U tadi daripada soalan adalah 3x squared minus 2 plus 1 to the power of negative 2 times 6x. Okay, Mina simplifikan kat sini. So we have 6x over 3x squared minus 1 to the power of 2. Okay, so this is your dy dx. Okay, guys. Boleh follow sampai situ, guys? Boleh? Boleh, madam. Okay tak? Boleh, madam. Okay. Okay, next. Kita nak cari equation for the tangent line to the graph of y at a point where x equals to 1. Okay. Alright, kita nak cari equation. Equation you tahu formula dia adalah y equals to mx tambah c at a point where x equals to 1. When it says tangent line, so you know that the gradient is the dy dx lah. Alright, the gradient is the dy dx. Okay, at point x equals to 1. So apa yang Mina akan buat terus? Dy dx when x equals to 1. Ini cara kita tulislah, substitutekan nilai 1 dalam dy dx. So kita dah ada dy dx, masukkan. So sini kita ada 6 bahagi 2. So kita ada apa ni? 3 tolak 2. 3 tolak 1. 3 tolak 2 4. So 6 over 4. So we have 3 over 2 here. Okay. So ini adalah kita punya M. Okay. Apa formula untuk straight line? Okay. Y minus y1 equals to M times x minus x1. Okay. Yang kita nak masukkan adalah y1, x1 dan juga M. Right. So kita kena cari sekarang yang kita dah ada adalah M dah ada, right? X1 dah ada, tapi kita belum ada Y1. So macam mana nak cari Y1? Substitutekan je lah. So Y adalah U over U plus 1. Right? So when X equal to 1, U will be 3 times 1 squared minus 2. Kita ambil pada atas je lah, 1. So Y sama dengan 1 over 1 plus 1. So y kita adalah half. So sekarang kita dah ada semua value. Mina masukkan sahaja y minus half equals to m will be 3 over 2 x minus 1. Okay, simplifikan ya ke sini. Okay, so simplifikan. So we have 3 over 2x minus 3 over 2 plus half. So we have y equals to 3x over 2 minus 2 over 2 which is equals to 3
3x over 2 minus 1. Okay, madam boleh tulis dalam bentuk macam gini ataupun saya juga boleh darabkan 2 lah pada semua ni lah. Okay, so this is your tangent line lah. Mentionkan lah, this is your tangent line. Okay guys? Boleh follow? Boleh tidak? Okay. Okay guys, boleh? Oh, diam dia takut dah. Boleh madam. Okay. Boleh, Guys, madam. saya rasa saya stop sampai situlah. Awak punya masa, awak punya kadar tumpuan pun only 45 minutes je, right? Cumanya kita akan sibuk sikit lah. Petang ni kita akan ada kelas ya kelas. Petang ni kita akan ada kelas. So kelas lama jugalah sebab minggu, you punya minggu depan Raya Cina tu memang dia burn macam tu je. Sebab dia tak ada berganti lah. So minggu depan masih dikira minggu kelima. Right, dia dikira minggu kelima. So, bila minggu kelima ni, right, dia kata minggu kelima maksudnya patutnya PDP berjalan seperti biasa lah. So, apa yang kita akan buat, Menda akan tarik lah. So, kita akan minggu ini kita akan pack sikit. So, minggu ini juga Menda akan buat 2 quizzes Minggu ini kita akan buat 2 quizzes. So, hari ini Menda akan buat 1 quizzes lah. Right, sebelum kita masuk dia berapa, saya akan habiskan differentiation hari ni. Alright, petang garang. Boleh ke guys? Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Tambah, I nak cuti kan. So, dia akan jadi penat lah sebab kita memang nak tarik yang patutnya minggu depan. Kalau ikut daripada tu, minggu depan hari Jumaat kita akan start masuk chapter 3. Alright, tapi Menda akan masuk chapter 3 lepas lepas Raya Cina lah. Cuma chapter tu mesti dihabiskan minggu depan lah sepatutnya. Tapi disebabkan minggu depan kita ada kelas, alright. So Menda kena laju sikit. Okay, so sekarang pukul berapa? 9:30. Alright, Menda nak buat quizzes untuk part 1 differentiation 935. Boleh kelas? Sebab saya tak nak buat petang kan awak ngantuk. Okay, dia sampai product rule dengan gradient ni je lah. Boleh? Dia ada, boleh ke? Boleh kelas? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, nak buat the first quizzes lah. Dia tak masuk chain rule ni tak? Dia rasanya. Rasanya sampai product rule ni lah, okay? Boleh, Menda nak buat? Boleh ke? Boleh, madam. Okay, jom Boleh, Menda madam. nak buat lain pula. Alright, so you all rehat kejap. Kita struggle sikit lah minggu ni kelas, penat sikit lah hari ni. Selalunya madam kejap-kejap sahaja tapi kita struggle sikit lah hari ni. Penat minggu ni je. Okay, lepas tu boleh balik dengan tenangnya. Okay. Right, so 935 Menda terus bagi quizzes, boleh kelas? Boleh kan? Okay, boleh? Boleh, madam. Alright, Boleh, okay, madam. thank you. Thank you. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Maka Menda terus bagi, sekejap lagi quizzes, okay? Bagi melompat dulu. Alright, madam. Thank you.